Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kita teruskan lagi kita punya kuliah tafsir 10 minit tafsir larut malam. Satu hari satu ayat. Tafsir larut malam sebelum tidur. Kalau boleh kita pastikan sebelum kita tidur ni kita lazimi dengan membaca Al-Quran ataupun mendengar tafsir kalam-kalamnya. Baik. Kalau boleh, macam saya sebut sebelum ni, kelas tafsir ni khusus untuk peserta al-imam kan. Cuma untuk orang awam, orang biasa boleh ikut percuma je pun kan. Kenapa mesti peserta al-imam kena ikut? Sebab peserta al-imam ni biasanya dah lancar mengaji. Jadi bila lancar mengaji, dah faham dah boleh baca dengan baik. Kena faham apa yang kita baca kan, seboleh yang mungkin. Baik, dan kita buat satu ayat. Satu hari satu ayat je kan, 10 minit, tak lama lah kan. Jadi kalau kita istiqamah, insyaAllah boleh habis kan. Baik, buat masa ni untuk yang nak masuk kelas al-imam, kita tak buat kelas praktikal ya, sebab kelas al-imam ni kelas praktikal. Cuma sebab masa kita masih ada SOP ni, kita fokus pada talaqi lah. Kita lagi 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk kan, online kan. Sebab saya dah pernah kena COVID 10 hari dalam buat 90. Jadi saya rasa sakit bila kena COVID tu. So risaulah kot lah kalau buat kelas secara yang berdepan ni, kot kena lagi sakit kan, 2 minggu pula tu kan. Jadi kita fokus pada kelas talaqi setiap hari, pagi dan petang dan malam, pada siapa yang berminat. Talaqi Al-Quran ya, untuk yang dah lancar mengaji. Ustaz, saya dah lancar, saya dah talaqi dah, tak pun mengaji lagi. Mengaji ni sampai bila-bila, bukannya mengaji 10 juzuk dah habis dah. Mengaji sampai bila-bila kan. Sebab Nabi dia talaqi dan dia khatam setiap tahun paling kurang sekali ya, dengan malaikat Jibril. Kita orang biasa kena talaqi kalau boleh lebih kan, paling at least seumur sekali lah talaqi 30 juzuk. Baik, kita dah pergi semalam kepada kepentingan ilmu tafsir. Hari ni kita nak recall balik poin-poin penting. Pertama, tafsir ni ilmu yang paling mulia. Tak ada ilmu yang paling lebih mulia daripada ilmu tafsir. Tafsir ilmu yang paling mulia. Yang kedua, Al-Quran ni petunjuk sepanjang zaman. Dan tafsir ni adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk sepanjang zaman. Yang ketiga, siapa yang belajar tafsir, dia mewarisi Nabi punya simpanan, Nabi punya pusaka, Nabi punya wasiat kan. Siapa yang belajar ilmu tafsir macam kita hari ni, kita mewarisi ilmu Nabi kan. Baik, yang keempat ni saya cepat ya, sebab kita nak pergi pada tajuk yang lain. Yang keempat, siapa yang belajar tafsir, maknanya dia bersahabat dengan Al-Quran, kenapa? Sebab Al-Quran ini menjadi teman di dunia, di kubur dan di mahsyar nanti. Al-Quran ini menjadi teman di dunia, di kubur dan di mahsyar nanti. Tak ada siapa, takkan jumpa lah siapa yang meninggal tiba-tiba dia kata, Ustaz, saya meninggal dan mak saya teman kat dalam kubur. Tak ada, mana ada kan. Isteri kita yang paling sayang pun, isteri suami kita paling sayang kita pun dekat kubur bila kita meninggal, mungkin 2 jam 3 jam balik lah. Mana ada orang kat kubur berjam-jam kan. Sejam boleh lama, 2 jam kemudian dia balik ya tak. Tak ada tiba-tiba dikorek sebelah kubur tu nak teman kita. Tak adanya, tak ada makna. Salam je lah kan. Baik, sebab tu dia sebut dalam hadis Muslim, disebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada kita kan, teman kita kan. Dia akan defend kita kan. Sebab tu baca Al-Quran sampai mati kan. Bukan baca sekali 30 juzuk dah habis dah kan. Bila sekolah menengah dulu dah tak baca dah. Lagi ni Syawal ni, lagilah kita ni yang kata apa, ialah Ramadan ni biasa orang fokus pada Al-Quran. Syawal dah habis open house kan. Open house, close Quran, na'udzubillah. Jangan begitu. Open house dan open Al-Quran, dua-dua kena buat kan. Moga-moga koklah kita meninggal dengan baca Al-Quran, insya-Allah. Kemudian yang kelima yang saya tak sempat nak kupas malam adalah geng Al-Quran adalah geng yang terbaik di zaman ini. Geng Al-Quran, siapa yang tim Al-Quran, siapa yang sama Al-Quran, sentiasa dengan Al-Quran, sikit tanya pasal tafsir, sikit tanya pasal sebab nuzul Al-Quran, kemudian sikit tanya pasal hukum Al-Quran. Dia ni adalah geng terbaik, top student. Kita kalau kat sekolah ataupun kat universiti, orang dia sebut-sebut, kau nak tahu macam saya lah, Syarif, orang kata Syarif tu top student, kembang hidung kan. Kalau boleh tekan lift, naik masuk lift tekan button lah masuk baku angkat sendiri lah kan, punyalah kembang dia tu kan. Kalau kita dikatakan sebagai top student kan, ataupun top 5, top 10 kan. Kalau kerja tu kita sebagai staff yang paling terbaik kan. Setiap tahun menjadi staff yang dibanggakan oleh company. Suka, gembira kan. Tapi Rasulullah sebut dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ini pengiktirafan daripada Nabi. Yang tadi itu pengiktirafan daripada orang ramai.
Mungkin orang iktiraf tapi Allah tak iktiraf. Contohlah, orang kata, dia ni Mamat ni, Mina ni, dia ni top student dekat universiti. CGPA dia 4 flat. Kan? Bukan sekadar 3.9 tak, 4 flat terus. Kan? Setiap SEM dekan, kembang kita. Itu pengiktirafan daripada manusia. Allah boleh tentu. Tapi ini yang Al-Quran ini, siapa yang belajar tafsir, siapa yang mengaji setiap hari ni, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarnya. Saya sendiri walaupun saya mengajar Al-Quran, saya pun masih belajar lagi. Dan saya suka belajar. Kalau ada guru-guru yang saya ada free, saya ada masa, saya akan pergi. Sebab setiap guru dia ada ilmu masing-masing yang lebih tinggi daripada kita, kita kena dengar. Dan kita kena patuhlah. Kan? Walaupun saya mengajar, tapi saya suka belajar. Kan? Sebab saya nak yang tadi, yang pengiktirafan daripada Nabi tu, top group yang belajar Al-Quran. Seboleh yang mungkin begitu. Baik. So itulah 5 poin yang ringkas untuk kepentingan ataupun kelebihan belajar tafsir. Baik. Balik kita terus kepada dah 8 minit dah. Kan? Saya sebut 10 minit, tak apalah 2 minit kita cuba percepatkan. Kalau tak sempat kita sambung malam esok insya-Allah. 10.11 saya berhenti. Sebab kita nak biasakan malam ni tidur awal kalau boleh. Kan? Baik. Kita sambung pada ayat yang ke-32 surah Al-Baqarah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanak. Kata malaikat, subhanak, maha suci engkau. Kenapa yang sebelum ni, kalau kita check balik tafsir kita telah share sebelum ni, malaikat dia bertanya kepada Allah, ya Tuhan, kenapa engkau cipta Adam? Kenapa kau cipta manusia yang manusia ini dia akan merosakkan, menumpah darahkan sesama mereka? Sebab sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah dah cerita dah manusia akan dicipta, manusia akan membunuh sesama dia. Dan betul hari ini kita berbunuh sesama kita, betul tak? Kan? Islam tak Islam, sama Islam pun sama, adik-beradik pun sama bunuh, kadang-kadang sihir menyihir pun ada. Saya pernah jumpa seorang perempuan yang dia mengadu, dia kata mak dia sihir dia. Kan? Maknanya dahsyat manusia ni. Kan? Macam baru ni kemarin dia 2 hari lepas ataupun 3 hari lepas, seorang mak dia tendang ataupun tertampar mak dia sebab nak RM50. Dia nak RM50 tak dapat, dia tampar mak dia. Kan? Dia kena penjara, dia kena reman lah. Kan? Baik. Itu tuan perempuan, dia malaikat bila dengar Allah sebut tentang Nabi Adam, nak cipta Nabi Adam, malaikat bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau nak cipta Nabi Adam? Kan? Dan Allah pun kata, aku diberitahu. Dan bila dengar oleh jawapan Allah tu, malaikat mendengar jawapan Allah, malaikat pun berkata, subhanak, wahai Tuhan, maha suci engkau. La ilma lana, kami tak ada ilmu, kami hanya bertanya. Kan? Bukan mempertikaikan, tidak, tapi bertanya kepada Allah kenapa Allah cipta begitu. Kan? Baik. Macam anak kita lah, anak kita nampak kita buat pengian-pengian, dia bertanya, dia bukan bertikai, cuma dia nak tahu. Kan? Malaikat pun nak tahu juga begitu. Kan? Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang engkau telah ajar pada kami, kata malaikat pada Allah. Innaka anta alimul hakim, ya wahai Tuhan, sesungguhnya engkau paling maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud subhanak? Maksud subhanak adalah maha suci Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud subhanallah bermaksud tanzihullah li nafsih anisu. Allah menyucikan dirinya daripada segala yang buruk. Macam hari inilah. Orang kata Allah ada anak, Allah beranak, Allah berkahwin, Allah itu, Allah ini. Allah kata tidak, aku tidak begitu. Macam kita sendiri, kita dituduh seseorang, siapa pun, orang tuduh kita kata, aku tak macam tu. Jadi Allah nak beritahu, aku bukan begitu, kata Allah. So jangan tuduh aku. Subhanallah. Kan? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud subhanallah ataupun subhanak? Dia kata, bertanya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa maksud subhanallah? Aku tahu maksud la ilaha illallah, tapi apa maksud subhanallah? Boleh faham ranking Sayyidina Umar tinggi daripada Sayyidina Ali. Dari segi seniority, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Ali masa awal Islam, tapi Sayyidina Umar lebih tinggi ilmunya daripada Sayyidina Ali. Sebab tu dia menjadi khalifah yang kedua. Baik. Tapi dia tetap bertanya kepada Sayyidina Ali yang lebih muda daripada dia. Kan? Baik. Sayyidina Ali Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Sayyidina Umar pak mentua Nabi, lebih tinggi. Nampak? Baik. Dan kata Sayyidina Ali, maksud subhanallah adalah kalimah ahabballah li nafsih. Allah suka kalimah ini, subhanallah. Kemudian waradhiha. Allah redha dengan kalimah ni, Allah suka. Kan? Kemudian wa ahabba an tuqal. Allah suka disebut kalimah subhanallah. Baik. Dan kita ringkaskan lagi 2 minit. Saya cuba berhenti 10.13. Lepas ni turun tidur kita sama-sama tidur lepas ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama dalam hidup kita, berapa kali kita berzikir yang tak formal? Yang formal lepas sembahyang, formal. Pagi petang itu formal, kan? Kita baca maksurat pagi petang tu. Saya sendiri kalau tengah buat kerja tu saya baca je sebab kita dah hafal dalam kepala. Itu yang formal. Yang tak formal ni,
Yang kita jalan dengan anak, kita buat kerja, kita sebut subhanallah, kita nak start kereta bismillah, kita nak berjalan bismillah. Kan, kita nak basuh baju, tidaklah basuh baju dalam air, mesti masuk nak pulas tu bismillah. Ataupun subhanallah, masya-Allah, berapa kali kita sebut yang secara tak formal, yang terungkap tanpa kita duga, tanpa kita plan. Tak banyak. Kenapa? Sebab kita kurang. Saya sendirilah kurang berzikir. Kan, kurang ingat Allah. Kalau kita tanya rumah awak ingat saya tak? Tak ingat pun. Kita terasa hati, betul tak? Kan? Kalau kita tanya rumah kita, ataupun rumah tanya kita, abang ingat saya tak? Lupa. Kan? Abang pergi kerja, abang ingat siapa? Tak ingat, lupa. Sibuk kerja. Terasa tak? Terasa lah. Kita pergi kerja, tanya rumah awak ingat saya ke masa saya tak ada ni? Tak ingat pun. Terasa tak? Terasa lah, kecil hati. Merajuk 5 hari. Tapi dengan Allah kita lupa selalu. Sedangkan Allah punya nikmat berterusan. Kan, kita boleh bercakap ni nikmat lah, kita boleh memandang ni nikmat, kita boleh hidup ni nikmat, kan, boleh gerak tangan ni nikmat. Mana nikmat Allah berterusan, tapi kita lupa Allah selalu. Saya sendirilah. Kan, baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita dah kupas sikit tadi, walaupun Sinar Umar lebih tinggi dia punya seniority berbanding Sinar Ali, tapi dia tetap merendahkan diri dia, kan, tawadhu', ya, dia boleh bertanya pada Sinar Ali. Kita hari ni, kan, aku dah PhD, kan, aku alimam, kan, kau siapa contohnya lah, nak bertanya pada orang lebih rendah pun tak, sorry lah. Kadang-kadang kita tak mau dengar pandangan orang, nampak. Itu sekadar selingan. InsyaAllah kita sama pada malam esok. Ni dah 10.13, berarti 10.10 dah berhenti. InsyaAllah kita sama pada malam esok. Pemaaf pada semua peserta Al-Imam, kalau boleh hadir kelas ni dan boleh dengar balik live, ulangan live ni, supaya kita faham apa yang kita baca. Dan pada peserta Al-Imam yang akan datang, yang nak bersama dengan Al-Imam, kita hanya buka kelas talaqi sahaja, online, ya, personal ataupun face to face. Kita hanya berdua saja dalam online, sebab kita nak fokus untuk talaqi. Nanti kelas yang praktikal tu, insya-Allah bila habis SOP ni, kita akan buat kelas separuh hari di Shah Alam, insya-Allah. Dan maaf, insya-Allah jumpa malam esok untuk tafsir ayat yang ke-33 surah Al-Baqarah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.